Young Disabilities Challenge kini kembali lagi. Adakah anda seorang OKU? Anda mempunyai bakat sebagai seorang motivator hebat berbicara? Inilah masanya untuk menyerlahkan bakat anda. Pastikan anda menepati syarat-syarat berikut. Mempunyai kad OKU berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, mahasiswa atau siswi, universiti atau kolej, berumur antara 18 sehingga 30 tahun. Hantarkan video penyertaan anda serta lakukan pendaftaran melalui QR Code yang tertera. Apa anda tunggu lagi? Sertai kami dalam Young Disabilities Challenge 2022. Iaitu antara cabaran yang anda boleh sertai iaitu Young Disabilities Challenge 2022. Ini berkaitan dengan OKU, Penyinar Motivasi Negara. Jadi untuk bercakap mengenai cabaran ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Muhammad Zulhairil Daniel Muhammad Zulkifli, iaitu Timbalan Pengarah 1 Young Disabilities Challenge 2022 untuk kita bercakap mengenai pencarian bakat di kalangan masyarakat OKU ini. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik Ridwan. Bersama selamat Hari Raya Aidiladha saya ucapkan kepada anda. Baiklah, mungkin kita boleh mulakan hari ini dengan program. Kalau tadi kita dah tengok sedikit video yang kami sediakan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia berkaitan dengan Young Disabilities Challenge 2022. Mungkin pengenalan yang Encik boleh berikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini. Okey, boleh. Sebelum saya mulakan, sebelum saya menjawab soalan, terima kasih Tuan Ridwan kerana beri peluang kepada JMT untuk promotion program ni. Okey, untuk menjawab soalan Cik Ridwan tadi, program Young Disability Challenge 2022 ni adalah satu program reality show pertama di Malaysia yang ingin menyelahkan bakat-bakat motivator di kalangan para OKU. Kami mengkhususkan kepada mahasiswa OKU yang berumur 18 ke 30 tahun. Asalkan mereka golongan OKU dan ingin menggelapkan bakat mereka, inilah platform yang tersedia untuk mereka. Dia sama saja dengan reality show yang lain macam Akademi Fantasia, Maharaja Lawak Mega. Ya, kita ada peringkat uji bakat, ada peringkat penyikiran dan juga ada final. Program ni yang menariknya ialah kali ni dia adalah anjuran Permis UMT dan MOFAS. Permis bermaksud Persatuan Mahasiswa Istimewa UMT dan juga MOFAS, Pertubuhan Motivator dan Fasilitator Malaysia. Untuk pada masa sekarang kami masih membuka penyertaan kepada semua mahasiswa OKU. Hanya perlu scan QR kod yang macam tadi dekat dalam video. Kalau terlepas jangan risau, boleh tengok dekat IG Permis UMT. Jadi selain daripada mencari bakat di kalangan OKU, apa lagi antara tujuan yang penting untuk dicapai melalui program ini? Bagi kami, objektif utama bagi Young Disability Challenge ialah meningkatkan keyakinan diri kepada para mahasiswa OKU dalam menunjukkan bakat-bakat motivator. Okey, dekat setiap universiti dah ada satu pertandingan motivator iaitu UMAC dan juga IMAC. Tapi YDC ni ingin memberi peluang kepada golongan mahasiswa OKU untuk menyelah bakat mereka. Sebab kadang-kadang mereka rasa macam takut untuk berjoin dengan UMAC ni. Jadi inilah platform yang kita orang boleh sediakan. Jadi itu antara QR code kalau anda ingin menyertainya. Adakah cabaran ini terbuka kepada mahasiswa OKU daripada universiti lain ataupun hanya untuk mahasiswa di UMT sahaja? Tidak, kami membuka kepada semua mahasiswa OKU di Malaysia. Okey. Jadi saya difahamkan program ini telah pun berlangsung bukan sahaja untuk tahun ini, malah tahun-tahun sebelum ini sudah pun dianjurkan. Jadi untuk tahun ini apa bezanya dengan penganjuran untuk tahun-tahun lepas? Okey, untuk perbezaan YDC 2021 dan YDC 2022, okey, pada tahun 2021 kita hanya ada 3 peringkat iaitu peringkat saringan, separuh akhir dan akhir terus. Dan semuanya dibuat secara online sebab masa PKP kan.
Okey, tapi pada kali ini ada banyak perbezaan je. Contohnya, kita orang ada buat banyak peringkat. Uji bakat akan dijalankan 1 hingga 20 Julai dan 30 Julai akan ada pengumuman siapa yang berjaya masuk YDC. Dan program kita akan dijalankan selama 10 minggu iaitu 8 Oktober hingga 4 November. Okey, minggu 1 hingga minggu ke-9 adalah dilakukan secara online. Tapi minggu ke-10 iaitu final akan dilakukan secara bersemuka di UMT. Jadi setiap peserta finalis akan kita orang bawa lah ke UMT untuk bertanding secara bersemuka. Selain itu, pada kali ini juga kita menyediakan tenaga pengajar kepada peserta. Walaupun mereka sudah disingkirkan di minggu penyingkiran, mereka masih layak untuk join kelas-kelas yang disediakan oleh tenaga pengajar. Jadi kalau kali ini juga kita orang ada sediakan mentor bagi setiap peserta. Jadi adakah dalam program ini penyertaan terbuka kepada semua mahasiswa OKU yang mempunyai kekurangan yang pelbagai? Contohnya, adakah ia limitasi untuk beberapa jenis kekurangan sahaja ataupun bagaimana? Tidak, kita orang tidak mengekatkan kepada limitasi tersebut. Mana-mana OKU yang setiap OKU dia akan ada badis dan pengiring dia. Jadi dengan pertolongan badis dan pengiring tu, kita orang akan dapat lakukan program ini dengan jayanya lah. Jadi apakah manfaat yang diperolehi kepada mahasiswa-mahasiswa OKU yang menyertai program ini? Mungkin dari segi ekstra mata pembelajaran ataupun apa sahaja, dan juga apakah cabaran yang dihadapi sepanjang penganjuran Young Disabilities Challenge ini? Okey, macam saya bagi tahu dalam kelainan YDC tahun ini, kali ini kita orang menyediakan tenaga pengajar sehingga habis program walaupun mereka dah tersingkir. Jadi mereka boleh menimba ilmu melalui tenaga-tenaga pengajar yang kita orang sediakan. Dia orang juga boleh memperbaiki diri melalui komen-komen dari juri, terutama para mentor yang ditugaskan untuk menjaga mereka. Mereka juga dapat membina keyakinan diri sebab dapat komen dari juri pengalaman dari universiti yang berbeza. Jadi setiap juri akan dapat memberi impak yang positif yang berbeza kepada mereka. Apakah cabaran? Jadi dia bagi cabaran. Okey, cabaran ni dia agak subjektif sebab melalui pihak kami, kru YDC, cabaran dia ialah dalam bekerjasama dengan kru kami bergabung di antara OKU dan bukan OKU. Macam saya sendiri, saya bukanlah seorang OKU, tetapi pengarah program kami iaitu saudara Muhammad Hafiz, dia seorang OKU penglihatan. Jadi dia memberi pengajaran kepada diri saya dan macam mana untuk bekerjasama dengan seorang OKU. Okey. Yalah, satu lagi cabaran yang mungkin dihadapi oleh kami ialah program ini dijalankan secara online. Jadi macam biasalah zaman moden sekarang banyak accessibility yang kita sendiri tak tahu. Jadi mungkin ada para OKU yang tidak dapat join sebab tidak tahu macam mana nak join, macam mana nak scan QR code. Tapi kami harap dengan adanya pengiring dan badis bagi setiap OKU, dia akan dapat menolong para OKU untuk menyalahkan bakat mereka dan menaikkan minat mereka. Okey. Jadi yang Disabilities Challenge ini masih lagi terbuka kepada badis ataupun pengiring kepada rakan-rakan anda yang berstatus OKU, boleh saja sertai. Ada QR code kami berikan kepada anda tadi ataupun pergi saja kepada laman Instagram dan juga Facebook yang kami kongsikan kepada anda sebentar tadi untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai yang Disabilities Challenge. Terima kasih banyak-banyak kepada Muhammad Zulhairil Daniel Muhammad Zulkifli, Timbalan Pengarah 1 yang Disabilities Challenge 2022, sudi bersama dengan kita untuk bercakap mengenai yang Disabilities Challenge OKU Penyinar Motivasi Negara. Terima kasih banyak-banyak.